Amir ke sekolah seperti biasa. Tetapi, sewaktu Amir hendak pergi ke kelasnya, dia terserempak dengan Cikgu Kasih. Cikgu Kasih dikenali dengan sikapnya yang peramah dan tegas. Assalamualaikum, Amir. Waalaikumsalam. Oh, cikgu rupanya. Kenapa awak lewat hari ni? Saya dah lama nak tanya awak kenapa selalu datang lewat ke sekolah. Nanti awak didenda kalau datang lewat selalu. Adalah cikgu. Lagipun kan saya dah biasa datang lewat. Okey je. Cikgu Kasih hanya menggeleng kepala dengan sikap Amir. Sewaktu di dalam kelas... Okey, sekarang saya nak tanya mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu yang telah saya ajar semalam. Amir, boleh terangkan apa yang kita belajar semalam? Amir hanya diam sahaja apabila Cikgu Kasih menyuruhnya untuk menerangkan apa yang telah diajar semalam. Amir, jawablah apa yang Cikgu Kasih tanya tu. Malas aku nak terangkan balik. Amir, dengar tak apa yang saya arahkan? Suasana kelas pada masa itu agak bising kerana semua pelajar 5 cemerlang melihat Amir sambil berbisik sesama sendiri. Tetapi Amir hanya memandang sahaja. Saya tak ingatlah, cikgu. Cikgu Kasih hanya menggeleng kepala sahaja. Tetapi dengan cepat, Cikgu Kasih mendenda Amir untuk berdiri selama 30 minit sepanjang sesi pengajarannya. Amir hanya menahan marah terhadap Cikgu Kasih sambil memandang Cikgu Kasih. Kenapa kau tak terangkan balik kepada Cikgu Kasih waktu dalam kelas tadi? Aku dah tolong kau kan tadi? Kalau aku bagi tahu pun, nanti Cikgu Kasih tak puas hati dengan jawapan aku. Kau tahu kan aku tak suka Cikgu Kasih yang selalu tegur aku tu, arahkan aku bagai... Itu kan cikgu kita. Mestilah dia prihatin terhadap pelajar-pelajarnya. Kau nak ke mana pula? Masih rehat panjang lagi ni. Tak ada selera dah aku sebab kau tak habis-habis cakap pasal Cikgu Kasih je. Ketua kelas hanya memandang Amir sahaja tanpa berkata apa-apa. Selepas itu, sesi persekolahan diteruskan seperti biasa sehingga tamat. Keesokannya di sekolah, mata pelajaran Bahasa Melayu yang diajari oleh Cikgu Kasih kelas 5 cemerlang bermula pada waktu tengah hari. Okey pelajar semua, saya nak terangkan semula berkenaan topik semalam yang telah saya ajar. Amir tak datang sekolah ke hari ni? Amir datang hari ni, cikgu. Tapi dia tak masuk kelas lagi. Mungkin dia pergi ke tandas. Kenapa tak masuk lagi? Nak kata waktu rehat dah lama berlalu. Tak apalah, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Setelah 20 minit kemudian, kelibat Amir memasuki kelas sewaktu Cikgu Kasih mengajar. Cikgu Kasih melihat Amir memasuki kelas. Tanpa melenggahkan masa, Cikgu Kasih menegur Amir. Kamu ke mana, Amir? Takkan ke tandas pun nak dekat 30 minit? Cikgu, saya kan dah masuk kelas. Cikgu Kasih dah tak tahu nak buat macam mana lagi dengan Amir. Hanya mampu bersabar sahaja. Okey, kalau macam tu, esok semua buat kerja sekolah yang telah saya berikan dan hantar esok hari kepada saya, termasuk Amir. Faham semua? Cikgu Kasih terus keluar daripada kelas Amir setelah sesinya telah tamat waktu. Weh, petang ni jom ke rumah aku. Nak tak? Aku tolong ajarkan kau cara nak buat macam mana. Barulah kau tak kena marah esok oleh Cikgu Kasih. Aku bolehlah buat sendiri. Adam hanya mengiyakan sahaja. Keesokan harinya di sekolah, waktu mata pelajaran Bahasa Melayu, Cikgu Kasih kelas 5 cemerlang bermula pada waktu pagi selepas perhimpunan. Sebelum kita teruskan dengan pelajaran seterusnya, saya nak periksa kerja sekolah yang telah saya beri semalam. Tunggu sekejap. Amir tak datang sekolah ke hari ni? Dia datang, cikgu. Tapi dia pergi ke tandas. Apa nak jadi dengan budak Amir ni? Pening betul lah. Setelah 20 minit berlalu, Amir masuk ke dalam kelas dengan tenang dan berlalu ke tempat duduknya. Cikgu Kasih hanya melihat Amir. Amir, awak pergi mana? Kenapa lama sangat pergi tandas? Apa ni cikgu? Saya dah elok masuk kelas ni kan. Tak payahlah nak membebel. Cikgu Kasih pergi ke tempat Amir untuk periksa kerja sekolah yang diberikan. Okey, sekarang ni saya nak periksa kerja sekolah yang telah saya beri semalam. Keluarkan, saya nak tengok.
Semua orang saya dah periksa kecuali kamu seorang je. Saya tak buat, cikgu. Apa? Jangan disebabkan saya tak pernah denda korang, saya akan bagi muka kepada kamu semua. Amir, saya nak kamu berdiri atas kerusi sekarang. Kenapa saya kena denda pula, cikgu? Nanti saya buatlah. Naik sekarang. Amir tidak menghiraukan arahan Cikgu Kasih. Kemudian, Kenapa awak melampau ni, Amir? Awak sedar tak saya ni cikgu awak? Hormat sikit saya ni. hati Amir ketika ini menyimpan dendam kepada Cikgu Kasih kerana berani mempermalukan dia ketika dalam kelas. Amir tidak puas hati dengan Cikgu Kasih sudah lama. Saya nak awak berdiri atas kerusi sekarang sampai habis waktu kelas saya. Dengan tidak puas hati, Amir tetap berdiri jua. Selepas tamatnya waktu persekolahan, Amir hendak membalas dendam kepada Cikgu Kasih, tetapi dengan cara yang halus. Amir berasa sangat malu dan sejak dari kejadian itu, Amir berdendam dengan Cikgu Kasih. Amir pulang ke rumah dengan perasaan yang marah membara di hatinya. Aduh, malu betul aku kena macam tadi tu. Yelah, siapa suruh tak buat kerja sekolah? Kan dah kena marah. Aku malas lah weh. Dah lah kerja Cikgu Kasih bagi tu banyak. Aku manalah sempat nak buat. Kau asyik sibuk main game je. Mana sempat nak buat kerja sekolah tu? Ha, yelah, kau pun sama je nak marah-marah aku pula. Aku sekarang tengah marah ni pasal tadi. Kau jangan nak tambah api pada kemarahan aku. Nanti aku meletup. Yelah Amir, susah betul bercakap dengan orang macam kau ni. Aku balik dululah. Jumpa dekat sekolah esok. Okey, bye. Jumpa esok. Mereka pun bertolak pulang ke rumah masing-masing. Tak guna kau Kasih. Tak apa, hari ni hari engkau. Esok hari aku pula. Setibanya Amir di rumah, Amir terus bergegas membuka komputer miliknya di bilik. Hah? Mana laptop aku ni? Benda ni kena post cepat ni. Amir bergegas menghidupkan komputer riba miliknya, lalu jari pantas membuka akaun Facebook. Hari ni kau dah malukan aku, Cikgu Kasih. Sigi aku ajar kau, biar kau rasa malunya aku tadi dalam kelas. Buat Cikgu Kasih, aku bukan nak burukkan imej sekolah, tapi tindakan cikgu tu sangatlah melampau. Korang tahu tak, dekat sekolah tadi ada kejadian yang sangat tidak boleh diterima. Adakah patut student tak buat kerja sekolah je kena rotan sampai merah tangan? Tak cukup dengan tu, dia marah pula aku, suruh aku berdiri atas kerusi yang nak patah. Habis satu kelas ketawakan aku. Macam tu ke attitude seorang cikgu yang cemerlang? Hanya tahu nak denda student je. Awas kau, aku bawa kes ni ke PPD. Baru kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Dan upload. Hahaha. Puas hati aku. Amir tidak memikirkan kesannya kelak selepas hatinya puas dapat mengenakan Cikgu Kasih. Pada malamnya, Ibu Amir memanggilnya untuk makan malam bersama di meja makan. Amir, turun makan ni. Mama dah siapkan makan malam. Ya Mama, Amir turun sekarang. Aku kena bagi tahu Mama ni tentang apa yang jadi kat sekolah tadi. Selepas Amir tiba di meja makan, Amir menunjukkan reaksi muka yang sedih. Amir ni dah kenapa? Sedih je Mama tengok. Amir kena denda tadi Mama. Cikgu Amir pukul Amir. Dia rotan Amir. Ya Allah. Ya ke Amir? Cikgu buat macam tu? Ada luka-luka tak? Sini Mama tengok. Alah, sikit je Mama. Mana ada lebam pun. Ya ke kamu ni? Kalau kena pukul, mesti ada kesan juga. Amir jangan macam-macam dengan Mama. Iya, betul Mama. Amir kena pukul. Tapi tak ada kesan lah sebab cikgu pukul perlahan je. Tapi sakit juga Mama. Mana boleh buat macam tu dekat Amir kan? Tapi, cikgu mesti pukul bersebab kan? Amir tak siapkan kerja sekolah ke? Mama tengok kamu asyik menghadap laptop je. Yelah, Amir mengaku memang Amir tak buat. Tapi tak sengaja. Amir lupa. Lalu datang Encik Faisal menyampuk perbualan mereka. Lain kali, siapkan kerja sekolah dulu. Lagipun kena denda tu perkara biasalah. Asalkan tak ada luka, tu tak apalah Amir. Ish, kenapa Mama dengan Papa ni tak support Amir langsung? Tak sayang Amir ke?
Aku kena buat sesuatu supaya mama dan papa ambil tindakan dekat Cikgu Kasih tu. Dia dah memalukan aku depan kawan-kawan aku. Takkanlah aku nak berdiam diri je. Keesokannya, Amir datang ke sekolah seperti biasa. Weh Amir, kau dah siap kan belum peta minda yang Cikgu Kasih suruh buat tu? Aduh, aku lupa weh. Semalam aku penat sangat main game sampai tertidur. Kau ni kan Amir, tak serik-serik lagi kena marah. Janganlah macam ni Amir. Kita dah nak SPM ni. Alah, relax lah. SPM lambat lagi. Weh, Cikgu Kasih dah datang. Matilah kau Amir. Semua bangun. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi semua, sila duduk. Semalam saya ada suruh kamu semua buat peta minda berdasarkan tajuk yang kita dah belajar kan? Kamu semua dah siap ke? Saya nak kamu semua letak atas meja masing-masing dan siapa yang belum buat boleh mengaku sekarang sebelum saya periksa sorang-sorang. Amir, cepatlah bangun. Mengaku yang kau belum siap. Shh, diamlah kau Adam. Ni Amir Cikgu, dia belum siapkan peta minda tu. Aduh Adam, kau ni buat teruk betul lah. Saya cikgu, saya tak buat lagi peta minda tu. Hei, apa nak jadi dengan kamu ni Amir? Kamu sedar tak kamu dah nak SPM tahun ni? Jangan buat perangai macam ni boleh tak? Apa lagi yang saya perlu buat supaya awak sedar? Sekarang saya nak kamu ambil buku dan alat tulis kamu bersila dekat depan ni. Buat kerja kamu sampai siap. Saya tak bagi kamu rehat selagi kamu belum siapkan kerja saya. Awak jangan buat perangai macam ni Amir. Saya dah lama bersabar dengan perangai awak ni. Amir memberontak dan terus keluar daripada kelasnya sambil membawa buku dan alat tulis. Kelihatan rakan-rakan yang di dalam kelas mula mentertawakan Amir. Siap kau Cikgu Kasih. Kau malukan aku lagi sekali sampai macam ni ya. Aku kena fikirkan cara macam mana untuk bagi mama dan papa percaya yang aku betul-betul kena pukul dengan Cikgu Kasih. Setibanya Amir di rumah, dia terus masuk ke biliknya. Api kemarahan dirinya terus membara. Aku kena buat sesuatu ni. Aku tak boleh biarkan Cikgu Kasih memalukan aku lagi. Lagi best kalau cikgu tu terus keluar daripada sekolah tu. Tak payah nak mengajar dalam kelas tu lagi. Aku nak buat apa ya nak bagi mama dan papa percaya dekat aku? Betul ke apa yang aku nak buat ni? Takkanlah aku nak buat macam ni. Tapi lantaklah asalkan mama dan papa percaya dengan aku. Lalu Amir mencederakan dirinya dengan mengguris lengannya dengan gunting yang tajam untuk menghasilkan luka yang teruk. Aduh, sakitnya. Tak guna kau Kasih. Ni kena tangkap gambar ni. Boleh buat bukti kukuh. Bunyi tangkapan gambar di telefon milik Amir. Siap kau Kasih. Aku akan post gambar ni dekat Facebook nanti. Viral lah kau nanti. Amir terus membuka komputer ribanya dan membuka laman Facebook dan menaip sesuatu dengan penuh perasaan marah. Hari ni aku kena denda lagi dengan Cikgu Kasih. Tapi kali ni aku kena rotan dengan amat dahsyat sehingga luka di lengan. Cikgu mana boleh pukul anak murid kan? Tapi tengoklah kesenuka ni. Teruk betul aku kena pukul hari ni dengan dia. Sakit sangat. Eloklah kalau cikgu tu kena tindakan undang-undang ke apa ke. Nanti tak pasal-pasal lagi ramai murid yang kena pukul dengan dia. Enter. Puas hati aku ni Kasih. Padan muka kau. Harap-harap tak ada lagi lah muka kau dekat sekolah ni. Sewaktu makan malam bersama keluarga, Amir keluar dari biliknya dengan lengan yang berbalut. Amir, kenapa ni? Apa yang dah jadi? Ya Allah, anak aku. Apa dah jadi ni Amir? Amir kena rotan dengan Cikgu Kasih tadi sebab Amir terlupa nak siapkan kerja je. Sakit sangat ni mama. Kalau dah sampai merotan, tangan anak kita macam ni teruknya memang salah cikgu tu buat macam ni. Ini tak boleh jadi ni. Entah-entah apa lagi yang dia boleh buat ke anak kita. Mama rasa papa kena cepat-cepat bagi tahu pengetua sekolah tu. Teruk sangat dah ni cikgu tu buat. Kau tunggulah nasib kau Kasih. Baiklah, nanti papa terus pergi ke sekolah Amir untuk bercakap dengan pengetua. Benda ni kita tak boleh biarkan. Kesian nanti pelajar lain pun boleh kena juga. Betul tu. Kerja sekolah tak siap je pun. Banyak lagi cara boleh buat. Jangan sampai merotan macam ni. Kesian anak mama. Betul tu mama papa. Amir tak sengaja je tak siapkan. Nanti papa bagi tahu suruh pengetua pecah je Cikgu Kasih tu. Yelah Amir, nanti papa bincang dengan pengetua. Kasih, awak okey ke?
Saya okey je ni. Kenapa? Awak tak baca ke apa yang viral dekat Facebook sekarang? Saya tak ada masa lah nak tengok Facebook apa semua. Okey lah, saya dah lambat nak masuk kelas. Kita sembang lain kali Mesti ada benda yang terkena dengan Cikgu Kasih ni. Assalamualaikum murid-murid. Semua sihat ke hari ni? Kenapa cikgu nampak macam suram je kelas ni? Kenapa kamu semua macam pelik je hari ni? Ada apa-apa yang tak kena ke? Kenapa rasa macam ada orang sebut nama aku je ni? Ada apa-apa yang tak kena ke dekat aku? Aku pakai tudung terbalik ke? Kasih, baca ni. Ya Allah, Siti. Saya tak pernah pukul anak murid saya. Ada salah faham ni. Habis tu, takkanlah benda ni boleh ada dekat Facebook kalau betul-betul awak tak pukul dia. Gambar luka tu dah menjadi bukti yang kukuh bahawa awak benar-benar membelasah anak murid sehingga macam ni. Saya berpegang kepada arahan Kementerian Pendidikan bahawa seorang guru sememangnya tak boleh sentuh anak murid secara fizikal. Saya pun tahu benda tu. Takkanlah saya nak melanggar arahan kementerian untuk pukul anak murid saya. Awak kena siasat benda ni sebab sekarang nama awak dah tercemar dan dipandang serong oleh cikgu-cikgu lain. Awak kena betulkan keadaan kalau betul awak tak salah. Cikgu Kasih, boleh saya bercakap dengan cikgu sekejap? Cikgu Kasih? Ya saya. Maafkan saya tuan. Apa tuan cakap tadi? Taklah, saya cuma nak dapatkan maklum balas daripada cikgu tentang perkara yang viral di Facebook sekarang. Cikgu tahu kan apa yang saya sedang bercakap ni? Ya, saya baru diberitahu Cikgu Siti tentang perkara ni. Saya boleh berjanji dengan tuan bahawa saya tak pernah pukul anak murid saya. Tuan mungkin tak percaya, tapi gambar luka tu memang bukan hasil daripada saya. Saya percaya akan Cikgu Kasih. Betul? Apa yang saya nampak selama saya berada di sekolah ini, Cikgu Kasih seseorang yang berdedikasi dalam menjalankan amanah sebagai seorang guru. Jadi, saya percaya cikgu tidak akan melakukan perkara sebegini. Terima kasih tuan. Tetapi cikgu perlu faham bahawa beribu-ribu pengguna Facebook lebih memihak kepada murid yang dipukul. Mereka tidak mengenali personaliti cikgu dan cenderung percaya akan apa-apa yang dipaparkan dalam media sosial. Walaupun saya percaya dengan cikgu, tetapi situasi sekarang tidak membantu cikgu. Ya, saya faham. Lebih-lebih lagi, ibu bapa murid yang terlibat itu pengurusi PIBG sekolah kita. Jadi, saya berharap bahawa cikgu boleh menyelesaikan perkara ini secepat mungkin dengan mencari bukti yang menyokong kesucian cikgu. Kalau tidak, saya terpaksa juga mengikut prosedur operasi standard Kementerian Pendidikan ya. Baiklah tuan. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ini Cikgu Kasih ke? Ya saya. Ada apa encik? Saya ayah kepada Amir daripada kelas 5 Cemerlang. Amir balik dia mengadu dekat saya yang cikgu pukul dia dekat sekolah. Betul ke cikgu? Encik salah faham ni. Saya tak pernah pukul mana-mana murid saya. Mungkin anak encik beritahu benda yang salah. Habis tu cikgu nak cakap yang anak saya ni menipu ke? Saya tak tuduh anak encik, tapi perkara ni seolah-olah telah memfitnah saya. Macam ni lah cikgu. Saya nak cikgu bertanggungjawab atas apa yang telah cikgu lakukan pada anak saya. Saya akan maklumkan perkara ni kepada pengetua. Tapi encik... Kasih, Tuan Pengetua nak berjumpa dengan awak. Ya Siti, baiklah. Bukankah itu ibu bapa Amir? Tuan panggil saya ke? Ya betul. Silakan duduk Cikgu Kasih. Tujuan saya memanggil kamu ini adalah untuk berbincang sedikit mengenai Amir, pelajar dari kelas kamu. Sebelum itu, perkenalkan di hadapan saya ini ialah ibu bapa Amir selaku pengurusi PIBG di sekolah kita. Saya pasti Cikgu Kasih pun kenal mereka kan? Betul, saya kenal tuan. Apa khabar encik, puan? Baiklah, memandangkan semua orang mengenali antara satu sama lain, saya akan mulakan perbincangan ini.
Cikgu Kasih, adakah betul kamu telah merotan dan memalukan Amir di hadapan rakan sekelasnya? Tuan, sepanjang saya mengajar di sekolah ni selama 10 tahun, saya tak pernah sekalipun merotan anak murid saya kerana saya tahu perbuatan itu salah. Apa yang telah berlaku pada hari Isnin lepas, saya cuma minta pelajar saya untuk hantar buku latihan untuk saya semak. Tapi Amir tak hantar buku latihan dia. Saya bertanya kepada Amir tentang kerja sekolah dia dengan baik, tapi Amir membaling buku dekat arah saya dengan kuat. Saya terkejut kerana saya tak pernah alami perkara ini. Dan disebabkan perbuatan Amir yang saya rasa melepasi had, saya denda dia untuk berdiri atas kerusi sebagai amaran dan saya nasihat dia supaya hormat kepada guru yang mengajar. Itu sahaja tuan. Saya tak sentuh Amir sedikit pun. Yelah tu, entah-entah reka cerita je. Saya kenal lah anak saya cikgu. Amir ni takkan buat perangai macam tu. Kalau betul apa yang cikgu cakap, boleh saya tengok bukti? Ya, cikgu. Ada bukti untuk mengesahkan bahawa cikgu tidak bersalah? Malangnya tak ada tuan. Disebabkan tiada bukti yang kukuh untuk menyokong cikgu, saya ingin memohon ribuan kemaafan kerana ini sahaja cara penyelesaian yang ada. Saya terpaksa menggantung kerja cikgu selama sebulan. Terima kasih Tuan kerana menyelesaikan kes anak saya ni. Ya, terima kasih Tuan kerana menegakkan keadilan untuk Amir. Maafkan ku Encik dan Puan. Siapa awak semua ni? Kami rakan sekelas dengan Amir. Oh, mesti awak semua berada di kelas hari tu kan? Waktu Amir dipukul oleh Cikgu Kasih sehingga berdarah? Cikgu Kasih sebenarnya tak bersalah. Ya, betul. Cikgu Kasih tidak merotan Amir pun. Cukup dah awak semua. Saya kenal anak saya kerana saya yang mendidiknya. Kenapalah korang sayang sangat dekat Cikgu Kasih? Terang-terang dia dah rotan anak saya sampai berdarah tangannya. Sudahlah, saya dan isteri saya ada banyak lagi kerja daripada dengar penjelasan kamu semua. Cikgu Kasih terkedu mendengar keputusan pengetua. Suaranya tidak keluar, lidahnya keluh. Ada sesuatu yang menghalang beliau untuk berkata-kata. Dengan rasa sebab, Cikgu Kasih menada tangan meminta pertolongan dari Ilahi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dianiaya ya Allah. Kau permudahkanlah urusanku ini. Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi untuk hadapi semua ini. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah itu, Cikgu Kasih menenangkan hatinya yang gelisah itu dan lama-kelamaan beliau menerima hakikat bahawa beliau perlu digantung sekolah selama sebulan dan hari inilah merupakan hari terakhir beliau mengajar di sekolah. Akhirnya, beliau mengemas barang-barang untuk dibawa pulang. Sedang asyik beliau mengemas barang, tiba-tiba terdengar suara yang sangat biasa didengari menyapanya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam, Madam. Kamu buat apa kat sini? Sebenarnya Cikgu Siti meminta saya untuk meletakkan buku-buku ini ke atas mejanya. Begitu rupanya. Cikgu nak ke mana kemas-kemas tempat ni? Oh, sebenarnya cikgu ditugaskan untuk pergi kursus kat Indonesia untuk melihat cara pembelajaran diorang selama sebulan. Walaupun jawapannya tidak masuk akal, beliau terpaksa menipu anak muridnya supaya mereka tidak berasa risau akan hal yang sebenar. Oh begitu. Jangan lupa bawa balik ondeh-ondeh ya cikgu. Baiklah, pesan kepada rakan-rakan kamu untuk jaga tingkah laku semasa ketiadaan cikgu Baik cikgu. Cikgu jangan risau. Saya sebagai wakil kelas berharap agar perjalanan cikgu berjalan dengan lancar. Terima kasih Adam. Baiklah cikgu, loceng sekolah dah berbunyi. Saya pulang dulu ya. Baiklah Adam, pulang elok ya. Memandangkan loceng sekolah yang berbunyi, kelihatan ramai guru dan murid-murid pulang dari sekolah. Bilik guru juga semakin kosong. Cikgu Kasih mengemas barang-barangnya untuk kali terakhir. Sedang leka mengemas barangnya di bilik guru, Cikgu Kasih terdengar satu bunyi dentuman yang sangat kuat. Cikgu Kasih melihat ramai pelajar berkerumun di atas jalan raya. Cikgu Kasih berasa tidak sedap hati dan merasakan sesuatu yang buruk berlaku. Tanpa membuang masa, Cikgu Kasih meletakkan barangnya dan terus berlari ke tempat kejadian. Kenapa ni? Apa yang berlaku? Tu cikgu atau kemalangan berlaku lah. Cikgu Kasih terkejut. Air matanya mengalir jatuh ke pipi. Betapa sedihnya hati beliau melihat Amir yang terbaring dan badannya yang dilumuri darah. Ya Allah, Amir kena langgar.
Tanpa berfikir panjang, Cikgu Kasih menghubungi talian kecemasan 999 dan tidak lama selepas itu ambulans pun datang. Mereka mengangkat Amir dan memberikan bantuan oksigen kepadanya. Cikgu Kasih juga masuk ke dalam ambulans menemani Amir ke hospital. Setibanya di hospital, pihak hospital terus membawa Amir ke wad kecemasan untuk rawatan yang lebih lanjut. Cikgu Kasih terus menelefon ibu bapa Amir untuk memaklumkan kejadian tersebut. Assalamualaikum Puan. Ini saya Cikgu Kasih. Waalaikumsalam. Saya nak maklumkan yang Amir sekarang berada di hospital. Amir kena langgar dengan kereta masa nak balik dari sekolah tadi. Apa? Anak saya di mana? Saya akan ke sana sekarang. Selepas beberapa minit kemudian, ibu bapa Amir pun sampai dengan muka yang penuh kerisauan. Ibu bapa Amir dan Cikgu Kasih gelisah dan risau menunggu keputusan doktor. 5 jam kemudian, doktor pun keluar memberitahu keadaan Amir. Mereka berasa lega dan bersyukur bahawa Amir masih boleh bernafas dan tiada kecederaan yang serius. Hampir setiap hari, Cikgu Kasih melawat Amir di hospital. Sedar tak sedar, sebulan sudah pun berlalu. Cikgu Kasih sudah bebas daripada denda dan boleh meneruskan pengajarannya di SMK Sinam. Amir juga sudah sedar sepenuhnya dan boleh menggerakkan sedikit demi sedikit badannya. Setiap minggu, Cikgu Kasih mengajar Amir di hospital supaya tidak ketinggalan di dalam kelasnya. Amir sudah makan? Dah cikgu, hospital bagi saya makan nasi dan sup ayam. Seronok betul kamu? Hehehe, cikgu, hari ni kita sambung pelajaran hari tu ya cikgu. Saya tak sabar-sabar nak pergi sekolah macam biasa. Saya dah bosan dah ni duduk dekat hospital. Tak apa Amir, nanti awak sembuh lah tu. Saya sentiasa doakan awak supaya cepat sembuh. Nanti, bolehlah awak berjumpa dengan kawan-kawan awak. Ibu bapa awak pun mesti rindukan kepulangan anaknya di rumah. Cikgu Kasih mengeluarkan bahan-bahan untuk mengajak. Baiklah, tak maulah sedih-sedih. Jom kita sambung topik hari tu, okey? Okey cikgu. Cikgu Kasih meneruskan pengajarannya seperti biasa. Melihatkan usaha Cikgu Kasih yang setiap minggu tidak pernah berputus asa mengajarnya, Amir berasa serba salah. Kalau tiada cikgu, sudah tentu aku sudah pun tiada dalam dunia ni dan menghadap ilahi. Berdosanya aku. Ya Allah, sekarang aku nekat untuk mengumpul keberanian dan memberitahu hal yang sebenar kepadanya dan orang tua aku nanti. Faham ke Amir? Faham cikgu? Selepas kesihatan Amir semakin pulih dan dapat keluar dari hospital, Amir dan ibu bapanya pergi ke rumah Cikgu Kasih dengan berkerusi roda untuk membetulkan keadaan sebenar. Assalamualaikum. Kamu rupanya Amir. Ya Allah, Amir kenapa susah-susah datang rumah cikgu ni? Tak apa cikgu, saya dah buat salah dengan cikgu. Maafkan saya sebab dah burukkan nama cikgu dekat social media. Betul tu cikgu. Kami datang ni sebenarnya nak betulkan keadaan supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk. Amir menceritakan perkara sebenar yang berlaku kepada Cikgu Kasih di hadapan ibu bapanya bahawa dia sengaja memburukkan nama Cikgu Kasih melalui media sosial, iaitu dengan menyatakan bahawa Cikgu Kasih telah merotannya sehingga luka. Saya tak sengaja cikgu sebab masa tu saya rasa saya terlalu ikut perasaan. Sudah-sudahlah Amir. Saya tak ambil kisah pun tentang kejadian hari tu. Saya anggap perkara ini sebagai cabaran untuk saya sebagai seorang guru. Saya menyesal sangat sudah buat macam tu dekat cikgu. Sampai semua orang tak suka cikgu dan pandang rendah dekat cikgu. Alah, tak apa Amir. Jangan risau. Sekarang kamu jaga kesihatan kamu dulu. Jangan fikir dah benda ni. Terima kasih cikgu sebab dah maafkan anak saya. Semoga cikgu terus menjadi guru yang bertanggungjawab dan berdedikasi. Sama-sama. Jaga kesihatan tau Amir. Kita jumpa kat sekolah nanti. Okey cikgu, terima kasih sangat cikgu sebab sudi maafkan saya. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas jasa cikgu. Saya akan ingat sampai bila-bila pengorbanan cikgu. Amir dan ibu bapanya pun berlalu pergi dari rumah Cikgu Kasih dengan hati gembira. Selepas beberapa minggu kemudian, kesihatan Amir semakin pulih. Cikgu Kasih mula mengajar seperti biasa di sekolah. Assalamualaikum semua. Kamu semua sihat ke? Waalaikumsalam cikgu. Sihat cikgu. Amir datang tak hari ni? Datang cikgu. Amir, kamu okey ke ni? Alhamdulillah cikgu, saya dah sihat sepenuhnya. Alhamdulillah, kamu dah boleh datang sekolah macam biasa dah. Amir dah sihat. Bolehlah kita bergerak senda. Dah lama kita tak bergurau bersama-sama kan? Sedang leka Cikgu Kasih mengajar dalam kelas 5 cemerlang,
Pengetua sekolah pun masuk ke dalam kelas untuk memantau perkembangan para pelajar. Assalamualaikum semua. Apa khabar pelajar-pelajar 5 cemerlang semua? Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Saya mendapat berita bahawa kawan kita dah boleh datang ke sekolah. Betul tu cikgu. Amir dah kembali sihat seperti sedia kala. Alhamdulillah. Sebelum saya undur diri, saya nak minta semua pelajar tidak lagi melakukan perkara yang boleh menimbulkan fitnah, dan saya berharap sekolah kita tidak akan berlaku perselisihan faham antara guru dan pelajar lagi. Baiklah cikgu. Hubungan Cikgu Kasih dengan Amir semakin rapat. Mereka saling bergurau senda di dalam kelas. Pelajar 5 cemerlang turut gembira melihat reaksi mereka. Pengetua turut gembira dengan perubahan sikap Amir dan SMK Sina menjadi harmoni tanpa berlaku sebarang perselisihan faham.